Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Shuaib bin Abdul Samad, memegang nombor matrik A22BE0212. Yang pertama, kita pergi kepada pengenalan tentang apakah itu etika dan profesionalisme keguruan. Etika dan profesionalisme keguruan ini adalah suatu aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang guru. Ia juga berkaitan dengan norma, nilai-nilai dan perilaku yang harus dipegang teguh oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Seterusnya, kita pergi pula kepada apakah itu konsep etika. Etika ini ialah perlakuan seseorang yang diterima oleh masyarakat. Seterusnya, etika ini pula memberikan nilai-nilai yang baik untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Kita juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni kerana ia akan memberikan kesempurnaan dan kebahagiaan dalam hidup seseorang dalam sekumpulan masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada definisi perkhidmatan awam. Apakah itu perkhidmatan awam? Perkhidmatan awam ini diwujudkan sebagai panduan kefahaman, penghayatan dan pembudayaan kendiri untuk menguatkan komponen etika dan nilai penjawat awam. Yang kedua pula adalah perkhidmatan awam ini bertindak sebagai jentera kerajaan bagi melakukan dasar menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan menjaga kepentingan awam dan kedaulatan negara. Hal ini demikian kerana penjawat awam perlu melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab dan amanah. 5 peranan perkhidmatan awam. Yang pertama, sebagai institusi utama masyarakat dan negara. Dan yang kedua, memberikan perkhidmatan kepada raja, kerajaan dan rakyat dengan setianya. Dan yang ketiga pula adalah meneraju pembangunan sumber manusia perkhidmatan awam. Dan yang keempat, memastikan dasar-dasar negara dilaksanakan secara berkesan. Dan yang kelima adalah melakukan hak-hak dan kuasa dengan amanah serta menjadi adil kepada rakyat yang menerima khidmatnya. Kemudian kita pergi kepada takrif atau pengenalan tentang integriti penjawat awam. Sebagai penjawat awam, kita perlu bersikap jujur dan mempertahankan diri daripada penyelewengan bagi menjaga nama baik kementerian, jabatan dan pentadbiran kerajaan. Seterusnya, penjawat awam juga dapat memberikan keutamaan kepada kepentingan awam apabila berlaku sesuatu masalah. Dan yang terakhir adalah penjawat awam juga dapat melafazkan ikrar integriti perkhidmatan awam dan bertindak terhadap mereka yang melanggar undang-undang dalam memenuhi amanah yang diberi kuasa kepada penjawat awam. Kemudian, kita masuk pula kepada objektif etika penjawat awam. Yang pertama adalah dapat meningkatkan integriti penjawat awam. Dan yang kedua, pembudayaan etika. Dan yang ketiga, dapat memenuhi kehendak rakyat. Dan yang keempat, perkhidmatan awam yang efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Ahmad, memegang nombor matrik A23HP0095. Seterusnya masuk kepada prinsip etika perkhidmatan awam. Prinsip etika perkhidmatan awam terbahagi kepada 3. Yang pertama, kenegaraan. Yang kedua, etika kerja. Dan yang ketiga, nilai murni. Seterusnya, takrif etika kerja. Etika kerja, prinsip moral yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengawal tingkah laku pekerja. Etika kerja juga dibentuk berdasarkan nilai yang disesuaikan dengan undang-undang negara, sistem nilai masyarakat dan peraturan. Nilai dan etika perkhidmatan awam. Nilai dan etika perkhidmatan awam terbahagi kepada 6. Yang pertama, keagamaan. Yang kedua, peribadi asas. Yang ketiga, mengutamakan pelanggan. Yang keempat, produktiviti dan kualiti. Yang kelima, profesional. Dan yang keenam, kepimpinan. Seterusnya, masuk kepada etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat 3 objektif etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, mengamalkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi. Dan yang ketiga, memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. 5 prinsip etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, memperkotakan apa yang dikatakan. Yang ketiga, perlakuan yang baik. Yang keempat, penggerak ke arah kebaikan. Dan yang kelima, berdisiplin dan beradab. Seterusnya, nilai dan etika dalam Kementerian Pendidikan Malaysia.
Terdapat 6 nilai-nilai dan etika-etika dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, amanah, iaitu melaksanakan tugas tanpa salah guna kuasa. Yang kedua, bijaksana, iaitu pemikiran yang rasional dalam membuat keputusan. Yang ketiga, dedikasi, iaitu berkorban masa untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Yang keempat, benar, iaitu bercakap benar dan tidak berbohong. Yang kelima, bersyukur, iaitu menghargai pemberian yang diterima. Dan yang keenam, ikhlas, iaitu melakukan kerja tanpa ganjaran. Saya Muhammad Imran bin Syamsul Nizam memegang nombor metrik A23HP0104. Tanggungjawab terhadap profesyen. Yang pertama, memberikan khidmat yang terbaik dengan melaksanakan pedagogi dan pentaksiran dan menggunakan sumber teknologi yang sesuai. Kedua, menjaga imej profesyen keguruan dengan menunjukkan contoh kepribadian yang boleh diteladani. Ketiga, menjaga kerahsiaan data dan maklumat organisasi dengan melindungi keselamatan data dan maklumat organisasi sepanjang masa. Keempat, mematuhi perundangan dan memenuhi keperluan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dengan memahami dan mematuhi peraturan serta perundangan yang berkuat kuasa. Tanggungjawab terhadap murid. Yang pertama, memberikan pendidikan yang berkualiti dengan memastikan murid mencapai tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sepatutnya. Kedua, mengutamakan kebajikan murid dengan menitik beratkan kesihatan, keselamatan dan keperluan murid. Ketiga, menghindari diskriminasi terhadap murid dan mengamalkan sikap adil terhadap semua murid. Keempat, bersikap terbuka terhadap kepelbagaian murid dengan menghormati persepsi dan kepercayaan peribadi murid yang pelbagai. Tanggungjawab terhadap ibu bapa atau penjaga. Yang pertama, menghormati peranan ibu bapa atau penjaga dengan menghormati perspektif ibu bapa penjaga berkaitan dengan pendidikan atau kebajikan murid. Yang kedua, memelihara peranan ibu bapa atau penjaga dengan membudayakan sikap positif sebagai penghubung antara ibu bapa penjaga dengan murid dalam aspek pendidikan. Yang ketiga, melindungi perkongsian maklumat bersama-sama ibu bapa atau penjaga. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama, memupuk keyakinan masyarakat terhadap profesyen keguruan dengan menampilkan perwatakan yang menghormati perlembagaan negara. Yang kedua, melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dengan mendidik murid untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Yang ketiga, meraihkan kepelbagaian dalam masyarakat dengan memupuk perpaduan dalam masyarakat majmuk. Yang keempat, melibatkan diri dalam kerjasama pintar dengan melestarikan jalinan dengan institusi pendidikan untuk kepentingan bersama. Terdapat beberapa isu berkaitan dengan etika profesyen keguruan. Yang pertama, guru lambat atau tidak masuk ke dalam kelas. Yang kedua, guru bergaduh dengan murid atas sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, guru terlibat dengan dadah. Yang keempat, guru melakukan gangguan seksual ke atas pelajar lelaki maupun perempuan. Yang kelima, guru menyeleweng wang. Yang keenam, guru memukul murid hingga mencederakan murid tersebut. Yang ketujuh, guru ponteng sekolah tanpa sebarang alasan yang kukuh. Kewajipan mematuhi peraturan. Sebagai seorang pegawai, mereka hendaklah mematuhi peruntukan peraturan yang telah pun ditetapkan. Jika mereka melanggar mana-mana peruntukan peraturan ini, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tugas kawalan dan pengawasan tata tertib. Tugas semua pegawai adalah untuk menjalankan pengawasan tata tertib terhadap pegawai bawahannya dan ambil tindakan yang sesuai. Mana-mana pegawai yang gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya, mereka boleh dianggap cuai dan tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta boleh dikenakan tindakan tata tertib. Saya Luqman Hakim bin Kamaluddin, nombor metrik A22BE0443. Seterusnya adalah tingkah laku guru. Tingkah laku guru ni adalah mengikut tata kelakuan anggota perkhidmatan awam yang diperuntukkan di bawah peraturan-peraturan pegawai awam iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Seterusnya ialah matlamat tata tertib. Matlamat tata tertib ini adalah untuk membangun model insan minda kelas pertama, meletakkan kepentingan awam terlebih dahulu daripada kepentingan sendiri, menghukum pegawai melakukan kesalahan. Kita pergi pula kepada peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Yang pertama, mengamalkan sikap berkecuali dalam menjalankan tugas. Yang kedua, sentiasa menjaga, memelihara, mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang-undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Yang ketiga, memberi taat setia kepada kerajaan yang memerintah. Contoh pelanggaran peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Yang pertama, bersebahat dengan musuh negara. Yang kedua, memburuk-burukkan serta memperkecilkan dasar serta tindakan kerajaan. Yang ketiga, menganggotai pertubuhan yang mengancam keselamatan negara. Yang keempat, membocorkan rahsia kerajaan. Seterusnya adalah peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib bahagian 2. Yang pertama, membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya. Yang kedua, berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya.
Yang ketiga, berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan nama baik perkhidmatan awam. Yang keempat, berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah. Seterusnya adalah peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib bahagian 3. Yang pertama, kurang cekap atau kurang berusaha. Yang kedua, tidak bertanggungjawab. Yang ketiga, engkar perintah. Yang keempat, tidak jujur dan amanah. Yang kelima, membantu atau cuba membawa pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong apa-apa tuntutan terhadap perkhidmatan awam. Yang keenam, cuai melaksanakan tugasnya. Seterusnya adalah larangan yang ditegah untuk guru. Yang pertama, gangguan seksual. Yang kedua, menyalahguna dadah. Yang ketiga, skim cepat kaya. Yang keempat, hutang kewangan yang serius. Yang kelima, kegiatan politik. Dan yang keenam, cabutan bertuah dan loteri. Dan yang terakhir ialah tindakan tata tertib, iaitu hukuman bergantung kepada jenis pelanggaran kelakuan penjawat awam. Yang pertama ialah amaran dalam bentuk peringatan. Yang kedua, denda maksimum 7 hari. Yang ketiga, pertangguhan gaji. Yang keempat, menurunkan gaji. Yang kelima, pangkat diturunkan. Dan yang terakhir, buang kerja dan dikeluarkan daripada perkhidmatan.